Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Tama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan izin dan karuniaan daripada Allah dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini di dalam muzakarah kita menerusi kitab Muniyatul Musalli, di mana kita akan sambung pada halaman muka surat 13 pada baris yang ke-14 dibilangkan daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah hukamat bahwasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalam sembahyang itu menghimpun 12,000 perkara. Kata pengarang Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, kata dia, dan setengah hukamat. Dan telah berkata oleh setengah hukamat, oleh orang-orang yang bijak pandai daripada kalangan para ulama. Apa yang dia kata? Kata dia, kata setengah hukamat ni, pengkaji-pengkaji tentang hikmah-hikmah daripada golongan puak-puak ulama, dia ada kaji kata bahawasanya sembahyang itu, sembahyang hak kita sembahyang ni, hak Allah Ta'ala fardukan kepada kita ni, menghimpunkan di dalamnya, di dalam sembahyang tu menghimpunkan 12,000 perkara. Terhimpun di dalam sembahyang yang kita kerjakan, terhimpunnya 12,000 perkara di dalam tu. Ni hak digali oleh para ulama, oleh setengah ulama, oleh mereka-mereka ahlinya. Dia kaji punya kaji, dia kata, berkata oleh setengah puak-puak mereka, sembahyang ni terhimpun 12,000 perkara di dalam tu. Kemudian maka disimpankan akan 12,000 tu, disimpankan akan 12,000 perkara tadi, disimpankan pada 12 perkara. Terhimpun pula 12,000 perkara banyaknya tadi, ada di dalam 12 perkara ni, kata dia. Ada di dalam 12 perkara hak dia nak sebut ni. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, siapa-siapa yang nak masuk menunaikan sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu. Maka siapa-siapa yang nak sembahyang, nak menunaikan sembahyang, maka tak dapat tidak, mesti dia kena tahu. Mesti dia kena mengerjakan, dia kena buat, melaksanakan 12 perkara ini.
Kerana apa? Supaya sempurnalah sembahyang barang siapa. Sembahyang barang siapa. Bermakna dikaji oleh para ulama, telah berkata hukama, ahli bijak pandai daripada kalangan ulama, dia kata dalam sembahyang ni ada 12,000 perkara, kata dia. Mana dalam 12,000 perkara ini semua tu duk terhimpun di dalam 12 perkara. Yang mana 12 perkara ni kita kena tahu, kita kena laksanakan dia supaya sembahyang kita sempurna. Apakah 12 perkara itu? Yang terhimpun di dalamnya beberapa banyak-banyak perkara pula di dalam tu. Maka 6 perkara dahulu daripada masuk kepada sembahyang. 6 perkaranya ada sebelum daripada kita menunaikan sembahyang, sebelum daripada kita angkat takbir Allahu Akbar, ada 6 perkara kat situ. Dan 6 perkara lagi kemudian daripada sembahyang. Selepas daripada kita angkat takbir Allah, ada 6 perkara di dalam tu. Jadi bermakna 12 perkara. Di dalam 12 perkara ni kata ulama, dia kata ada 12,000 perkara dalam tu. Maka yang pertama kata dia, yang pertama hak daripada 6 perkara hak sebelum kita masuk ke dalam sembahyang, yang pertama perkara hak perlu kita kena tahu, yang perlu kita kena kerjakan, iaitu yang pertamanya ilmu. Kita ada ilmu. Dia kena bilang satu-satu mana 12 perkara tu. Yang mana di dalam 12 perkara ni ada 12,000 perkara lagi. Maka dia tak nak bilang lah 12,000 perkara tu. Ambil sikit-sikit sahaja. Yang akan dihuraikan nanti di dalam perenggan di bawah nanti. Cuma bilang dulu 12 perkara tu mana. Yang pertama, ilmu. Kita kena tahu, kita kena ada ilmu. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang sedikit. Orang yang beramal tapi amal dia sikit. Tapi dia beramal sikit pun yang di dalam pengetahuan. Dia beramal di dalam amal yang dia tahu dengan ilmu. Maka yang ni terlebih baik daripada amal yang banyak akan tetapi di dalam jahil. Maka pertama sekali yang kita kena ada ialah ilmu. Yang mana Nabi SAW bersabda, amal walau sikit, tapi kalau kita buat dengan ilmu, kalau kita buat berlandaskan ilmu, hak ni terlebih baik. Hak ni diterima oleh Allah. Akan tetapi amal walau banyak sekalipun, tapi buat dalam keadaan jahil, dalam keadaan tak reti, tanpa ilmu, maka amal itu tidak berguna. Kerana apa? Kerana buat dalam gamak-gamak. Kerana melaksanakan ibadat dengan prasangka, bukan dengan ilmu. Bimbang-bimbangnya tak kena, tak bertepatan, tak cukup rukun syaratnya kerana tidak berilmu, tidak mengetahui apa amal yang dikerjakan tersebut daripada rukun dan syarat. Maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, tiap-tiap amal perlu dengan ilmu. Maka ada ilmu. Ini 12 perkara yang penting, yang mana kata pengarang rahimahullah ta'ala, ketika mana kita nak menunaikan sembahyang, kena ada benda ni. Kena tahu benda ni. Hak penting 12 perkara ni, yang mana tercabang di dalamnya, kata setengah ulama, 12,000 perkara yang lain. Terberanak daripadanya 12,000 perkara yang lain. Berada di dalam 12 perkara yang perlu kita tahu, yang perlu kita ada. Yang pertama, ilmu. Yang keduanya, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keduanya hak perlu kita tahu, yang perlu kita ada ketika mana kita nak sembahyang, iaitulah wuduk. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sembahyang itu melainkan dengan tuhur. Tidak adalah sembahyang itu melainkan dengan tuhur. La salata illa bituhurin.
Tiada sembahyang itu, kata Rasulullah, yang tak diterima akan sembahyang itu, melainkan diterimanya dengan tuhur, dengan kita bersuci. Dengan kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Sekiranya ada hadas besar, hadas kecil, maka pada ketika itu sembahyang kita tak diterima. Maka perlu kita ada wuduk. Perlu kita laksanakan wuduk. Ketiganya, pakaian. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Allah Ta'ala berfirman, ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Yakni apa maksudnya? Pakailah akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Maka perkara yang ketiga yang perlu kita tahu bagi mereka yang nak melaksanakan sembahyang ialah tentang pakaian. Ialah tentang tutup aurat. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kita pakai pakaian ketika mana kita nak sembahyang. Yang ini hendaklah kita tutup aurat ketika mana kita nak sembahyang. Ini dua belah perkara yang perlu kita tahu dan kita laksanakan. Keempatnya, memelihara akan waktu. Kita kena jaga waktu. Yang kelima, perkara yang perlu kita tahu, perkara yang perlu kita laksanakan ketika mana kita nak menunaikan sembahyang, iaitulah menghadapkan kiblat. Perlu menghadap ke arah kiblat. Yang keenam, niat. Kita kena niat. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya, kata Rasulullah, segala amal itu ialah dengan niat. Yakni sesungguhnya segala amal itu sahnya dengan niat sahaja. Kalau tanpa niat, amal tidak sah. Kerana amal yang kita lakukan dibezakan ianya ibadat ialah diniat. Kita basuh muka tapi tak niat. Basuh muka niat. Sama-sama basuh muka. Tapi basuh muka hak ni tak niat, tak jadi ibadat. Basuh muka yang ni niat, maka jadi ibadat. Maka niat ni ialah yang menentukan kesahihan bagi tiap-tiap amal ibadat. Maka perlu kita tahu, perlu kita ada niat. Yang mana tercabang di dalamnya huraian yang lagi akan datang. Ketujuh yang perlu kita ada, yang perlu kita tahu bagi mereka yang nak menunaikan sembahyang, iaitulah takbiratul ihram. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan sesuatu perkara yang harus itu ialah dengan takbir. Tak boleh dah nak buat apa-apa, nak bercakap tak boleh dah bila kita angkat takbir. Dan yang menghalalkan pula apa yang harus tadi, bercakap tak boleh apa semua tu, setelah mana kita dengan salam. Setelah mana kita memberi salam, habis boleh dah bercakap apa semua. Perlu kita tahu takbiratul ihram. Yang kedelapan, berdiri. Perlu kita tahu, perlu kita melaksanakan qiyam ketika mana orang yang nak menunaikan sembahyang. Kerana apa? Firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Kesembilannya, membaca Quran. Yang perlu kita tahu, baca Quran. Yang ini membaca bacaan di dalam Al-Quran. Yang ini hak perlu kita tahu. Yang rukunnya iaitulah bacaan Fatihah. Kesepuluh yang kita perlu tahu, rokok. Kesebelah yang perlu kita tahu, sujud 2 kali. Yang kedua belah, duduk tasyahud akhir. Maka 12 perkara ini, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, perlu kita tahu bagi mereka-mereka yang nak mengerjakan sembahyang. Yang ada di dalam 12 perkara tersebut, ada di dalamnya 12,000 perkara lagi di dalam tu. Maka dalam 12,000 perkara ni, dia tidak nak bincang ke semua sekali, tidak. Ambil sikit-sikit sahaja. Lalu 12,000 perkara yang ada di dalam 12,000 tu apa dia? Ambil sikit saja. Adapun ilmu itu, hak pertama tadi yang perlu kita tahu, ilmu dia kata. Jadi adapun ilmu itu atas
tiga wajah, atas tiga jalan. Atas tiga jalan. Tercabang di dalamnya tiga perkara. Dalam 12,000 tu. Ada dalam 12,000 tu ada dalam 12 perkara. Bermakna dalam 12 perkara tu ada 1,000 perkara di dalam tu. Rangkuman dalam satu perkara. Adakah nak sebut dalam tiap-tiap satu tu 1,000? Tidak. Sikit je. Maka dalam ilmu ni kata dia ada 3 jalan. Apa dia? Yang pertama, bahawa diketahui. Ada 3 perkara yang perlu kita tahunya. Yang pertama, bahawa diketahui, didapat kita bezakan fardu daripada sunatnya sunat sembahyang. Maka kita kena tahu ketika mana kita nak melaksanakan sembahyang, kita kena dapat beza hak mana fardu, hak mana sunat. Kerana apa? Kena kita beza macam tu. Kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah, melainkan kita kena tahu akan kaifiat bagi sembahyang. Tidak sah sembahyang seseorang, melainkan dia kena tahu cara-cara dia. Kena tahu. Maka di dalam sembahyang, kita kena tahu, kita kena ada ilmu. Yang mana hak kita buat dalam sembahyang ni, ada fardu, ada sunat. Maka perbincangan ini telah kita bincang di dalam bab rukun, dalam bab syarat sembahyang pada yang terdahulu. Boleh rujuk dalam kitab kita ini di dalam bab syarat sembahyang yang terdahulu. Bagaimana mengetahui boleh dapat beza hak mana fardu, hak mana sunat di dalam sembahyang. Bagaimana pula bagi mereka orang awam, maknanya yang hanya tahu di dalam sembahyang tu ada fardu saja, sah ke tidak. Semua tu kita telah bincang pada pertemuan kita yang lalu di dalam bab syarat-syarat sembahyang yang terdahulu. Adapun di dalam ini nak menyatakan sahaja. Yang mana orang yang nak mengerjakan sembahyang dia kena tahu perkara ni. Yang pertamanya ilmu. Maka di dalam ilmu, hak pertama sekali dia kena tahu berkaitan dengan sembahyang. Dia kena tahu ketika mana kita sembahyang, hak mana fardu, hak mana sunat. Kena tahu. Sekiranya tak tahu, tidak sah. Tidak sah sembahyang. Kalau tidak tahu, tak dapat nak beza. Hak ni sunat, hak ni rukun. Hak ni fardu, hak ni sunat. Bagi mereka yang berilmu. Ada pun bagi mereka yang awam, hanya dia tahu dalam sembahyang tu fardu belaka. Cukup memada dah. Sah dah bagi dia. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, bahagian daripada ilmu. Perkara-perkara yang masuk dalam kata ilmu yang keduanya, diketahui barang yang ada. Kita kena tahu perkara yang ada pada wuduk. Hak dalam wuduk pun kita kena tahu. Daripada fardu dan sunatnya. Kita kena tahu dalam wuduk tu ada hak mana anggota yang fardu basuhnya, hak mana hak sunat kita basuh. Kita kena tahu. Ini ilmu semua tu. Maka yang demikian itu pula, tahu berkaitan dengan hak wuduk ni. Kita kena tahu hak mana basuhannya, hak jadi rukun, hak mana basuhannya sunat. Hak ni syarat. Hak ni ialah syarat. Maka yang demikian itu syarat pula pada sah wuduknya gitu. Maka yang demikian itu demikian tahu berkaitan dengan wuduk, hak mana fardu, hak mana sunat tu. Syarat pula bagi nak sah wuduk kita. Nak sah wuduk kita kena tahu hak mana wajib, hak mana sunat. Dan ketiga, mengetahui pula kita kena ada ilmu berkaitan dengan tipu daya syaitan supaya dapat ia seseorang itu menjauh akan tipu daya syaitan. Kita kena tahu. Ini semua kena dengan ilmu. Ketika dalam sembahyang kita kena tahu godaan-godaan dia. Yang mana dia duk hasut kita supaya kita lalai daripada mengingati Allah. Itu semua kita kena tahu. Bagaimana cara untuk kita menghadirkan khusyuk supaya kita tak tertipu dengan tipu daya syaitan. Ini yang pertama, ilmu. 3 sahaja dia sebut. Yang mana dia kata dalam tiap-tiap 12 perkara ni
terhimpun daripada 12,000 perkara. Tiap-tiap satu ada 1,000. 1,000, 12 jadi 12,000 perkara ada di dalam. Jadi dalam bab ilmu ada 1,000 perkara. Hanya dia sebut 3 sahaja. Kita kena tahu dalam sembahyang kita nak tunaikan ini, yang mana fardu, yang mana sunat. Kalau tidak sah. Kita kena tahu ketika mana kita nak berwudu, hak mana anggota basuhan yang wajib dan yang sunat. Dan yang ketiga, hak dibilangkan dalam kitab ini, kita kena tahu ketika mana kita nak sembahyang berkaitan dengan tipu-tipu daya syaitan agar dapat kita jauhi daripadanya. Baguslah, sempurna sembahyang kita. Itu yang pertama. Maka ada pun kesempurnaan wudu itu pula. Hak kita kena tahu berkaitan dengan wudu pula. Yang kedua tadi. Apa dia? Hendaklah dikerjanya 3 perkara. Pertamanya, engkau sucikan. Dalam kitab kita ni pertama-pertama la'ala sawab, mudah-mudahan angka 2 tu tiada. Yang pertamanya, engkau sucikan hati ni daripada khianat dan hasad dan bughdun. Kita kena bersihkan hati kita. Ketika mana kesempurnaan wudu yang perlu kita tahu ialah di samping kita mengambil wudu, kita kena ingat juga bahawa kita perlu bersihkan hati kita daripada sifat khianat, daripada sifat hasad dengki, daripada sifat marah, atau juga daripada segala sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Mana kita berwudu, kita kena ingat gitu. Kita kena sucikan bukan sekadar anggota tubuh badan saja, tetapi sucikan hati juga daripada khianat, hasad, marah dan daripada segala sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Dan yang keduanya, di dalam berkaitan dengan kesempurnaan wudu ini, terkandung di dalamnya yang keduanya, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Kita kena sucikan badan kita ini daripada dosa. Macam mana nak sucikan daripada dosa? Di dalam kitab kita ni daripada 2. La'ala sawab, tanda di kitab kita, mudah-mudahan yang betulnya dosa tu. Tersilap cetak tu 2 tu. Jadi ketika mana kita berwuduk, kita kena sucikan juga badan kita daripada dosa. Dengan caranya bertaubat kepada Allah. Sebelum daripada kita nak menunaikan sembahyang, biar kita masuk di dalam sembahyang, hati kita bersih. Dan juga badan-badan kita ini juga, anggota-anggota kita ini juga bersih daripada segenap dosa yang kita lakukan. Wa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk menyempurnakan wuduk kita ni, sembahyang kita itu, iaitulah sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurnakan dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Yang ketiganya, sempurnakan basuh pada anggota wuduk tu, kita kena sempurnakan basuh dengan sempurna. Basuh tu dengan sempurna. Macam mana dengan sempurna? Dengan tiada berlebih-lebihan. Yakni tak berlebih-lebihan pada menggunakan air. Kalau berlebih-lebihan, wuduk kita maknanya makruh. Kerana berlebih-lebihan pada menggunakan air. 3 perkara yang disebutkan di dalam perkara yang kedua yang perlu kita tahu. Dia ada 1,000, tapi dia sebut 3 sahaja. Baik, seterusnya. Adapun pakaian itu, dia nak hurai satu-satu ni. Ni perkara yang ketiga yang perlu kita tahu, pakaian tadi. Maka adapun pakaian itu, maka sempurna pakaian itu dengan 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia pakaian tu halal. Mesti pakaian-pakaian yang halal. Jangan ambil yang curi. Kalau memakai pakaian yang curi ketika mana sembahyang kita sah. Akan tetapi sembahyang kita tidak sempurna. Mesti yang halal, daripada sumber yang halal. Dan keduanya, suci daripada najis yang tak dimaafkan. Pastikan pakaian kita itu bersih daripada najis yang tak dimaafkan. Baru sah sembahyang kita. Dan ketiganya, tu eja elok-elok. Dan ketiganya,
bahawa ada ia seseorang itu, ada ia pakaian itu muafakat, berbetulan dengan sunnah. Mestilah pakaian kita tu pakaian yang kena dengan sunnah ketika mana kita nak sembahyang. Tu kesempurnaan. Sungguh pun kita pakai jersey, baju bola ketika mana sembahyang kita sah kerana telah menutupi aurat. Akan tetapi ada kesempurnaan? Tidak sempurna. Bahkan tak layaklah. Kerana baju bola ialah uniform untuk bersukan. Maka uniform untuk solat dia ada uniform dia. Maka tak berkesesuaian untuk kita sembahyang memakai pakaian-pakaian yang tidak bertepatan dengan sunnah. Ini bukan nak membicarakan dari sudut sah ataupun tidak, tapi sempurna. Contohnya kita pakai pakaian yang buruk-buruk. Pakaian orang yang sepatutnya baju ni layak untuk pomen. Kerana dia duduk bekerja di bawah kereta, duduk baiki itu ini. Jadi banyak minyak-minyak. Tiba-tiba kita nak pergi interview di pejabat minta pekerja dengan memakai pakaian tersebut. Layak ataupun tidak? Tak layak. Begitu juga kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pakaian, pastikan pakaian yang bersesuaian, yang berbetulan dengan sunnah. Pakai pakaian warna putih, memakai kopiah, ataupun memakai baju Melayu yang sesuai ketika mana kita nak sembahyang. Itu perkara yang perlu kita tahu, iaitulah berkaitan dengan pakaian. 3 perkara saja yang disebutkan di dalam tiap-tiap 12 perkara tadi. Baik, habis kat situ. Tak habis. Dan ketiganya bahawa ada ia muafakat dengan sunnah. Pakaian tu mestilah pakaian yang kena dengan sunnah Nabi. Dan jangan ada pakaiannya itu, pakaian seseorang itu atas jalan takabur dan ujuk dan megah. Janganlah kita memakai pakaian tadi niatnya nak takabur, nak ujuk, nak bermegah-megah, jangan. Adapun memeliharakan waktu itu pula, yang keempat, kena jaga waktu. Maka di dalam ni ada 1000. Hanya sebut sikit saja, 3 saja. Maka sempurnanya pelihara waktu itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia memelihara waktu ini, bahawa ada ia seseorang. Pertama bahawa ada ia mata tu. Tu badan di depan. Pertama, bahawa ada ia mata engkau tu melihat akan matahari dan bulan dan bintang. Dan engkau amat-amat akan matahari, bulan dan bintang itu engkau amat-amati bagi hadir waktu. Maka di dalam perkara yang seterusnya yang kita perlu tahu, iaitulah jaga waktu. Maka di dalam berkaitan dengan jaga waktu ni, mata kita kena senantiasa tengok pada matahari, bulan dan bintang. Itu zaman dulu. Ini semua adalah rangka untuk kita mengamati, mengambil penting tentang waktu sembahyang. Kerana kita orang yang beriman ada tugas dia. Itulah beribadat kepada Allah. Antaranya sembahyang. Maka tiap-tiap orang yang beriman kena jaga waktu sembahyang. Aku nak jaga waktu sembahyang ni, kena amati peka. Kalau dulu dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, nak tengok waktu zuhur bila, waktu asar bila, takut terlepas. Sekarang, iaitulah kita lihat dengan pada takwin ataupun pada jam. Pada jam kita. Maka kita pakai jam, niat di hati kita untuk menjaga, pelihara waktu sembahyang, untuk lihat waktu sembahyang. Maka dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala daripada Allah. Mudah dapat pahala. Tu jadilah pahala. Jadi perkara kebaikan kepada kita pakai jam tadi. Dan keduanya telingamu itu, telinga kita ni mendengar kepada bang. Kena senantiasa duk perhati, ingat bila ni azan ni, supaya kita tak terlepas daripada waktu sembahyang. Dan ketiganya kita kena jaga hati ni, hati kamu tu memikirkan janjian bagi waktu, iaitu memikirkan pada
pada sakatan-sakatan bagi waktu. Bila azan berkumandang, misalnya waktu zuhur, bilakah waktu fadilah, bilakah waktu hak haram, bilakah waktu hak makruh. Itu semua kita kena tahu. Kita kena jaga perkara tersebut. Hati kita kena ingat mikir kepada benda-benda tersebut. Adapun menghadap kiblat, kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Mana? Pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu. Kita kena hadap kiblat kita, kena hadapkan dada kita kepada kiblat. Dan kedua, bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Kita kena hadapkan hati kita ni kepada Allah. Jangan duduk fikir pada benda-benda yang lain. Ketika mana kita menghadap kiblat ni, dada hadap pada kiblat, hati kita pun hadap kepada Allah. Dan ketiganya, bahawa engkau khusyuk dan tawaduk dan tazallul dengan anggotamu. Dan yang ketiganya, ketika mana kita sembahyang menghadap kiblat secara tidak langsung, hati kita kena khusyuk. Anggota kita kena tetap. Badan kita kena menghinakan diri kepada Allah. Dan kita kena rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena rendahkan diri kita serta menghinakan diri kita tadi. Dengan anggota kita. Keseterusnya, ada pun niat pula. Ni semua perkara-perkara yang perlu kita tahu. Ada pun niat pula, maka kesempurnaan itu 3 perkara. Pertamanya, bahawa engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Kita kena tahu sembahyang apa yang kita nak laksanakan. Dan keduanya, bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri antara hadapan Tuhanmu ni. Dan ia Tuhanmu melihat akan dikau. Kita kena tahu, kita kena ingat begitu. Kita kena ingat kita duk sembahyang ni, duk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha melihat. Duk tengok kita. Dan Allah tengok kita. Kita yakin Allah Maha melihat. Melihat segala serba-serbi. Maka hati kita pun Allah Ta'ala lihat. Maka pastikan hati kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana kita sembahyang. Gitu. Baik, maka yang kedua, kita kena tahu bahawasanya kita sembahyang ni kita duk berdiri di hadapan Allah. Allah duk tengok kita. Maka engkau berdiri dengan haibah dan sakinah. Maka hendaklah kita berdiri ketika mana kita berdiri ni, hendaklah kita berdiri dengan haibah, maksudnya dengan perasaan gerun dan takut kepada Allah dan dengan rasa ketenangan hati. Gitu. Dan ketiganya, bahawa engkau mengetahui bahawasanya ia Allah mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Ketika mana kita niat tu, dalam perkara niat ni, hak perlu kita tahunya, iaitulah kesempurnaan dia. Kita kena tahu, Allah tahu, kita kena ingat dan kita yakin Allah tahu perkara di dalam hati kita. Tak kala itu, maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Hendaklah kita lepaskan hati kita ni daripada memikirkan, mengingatkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Jadi 6 perkara ini ialah perkara yang perlu kita tahu sebelum daripada menunaikan sembahyang. Maka di dalam 6 ini ada 1000 hanya sebut 3 sahaja di dalam kitab kita ini. Dan lagi akan datang kita akan sambung 6 lagi daripada perkara-perkara yang perlu kita tahu yang di dalam sembahyang. Hak di dalam sembahyang pula ada 6 lagi. Maka di dalam 6 ini pula ada 1000 perkara yang perlu kita tahu, tapi disebutkan hanya 3 sahaja daripada tiap-tiap satu perkara. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.